Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai seorang tokoh sejarawan barat dan seorang tokoh sejarawan tempatan mengenai corak penulisan persejarahan, kebolehpercayaan penulisan serta kesan sentrik barat dan sentrik Malaysia terhadap persejarahan Malaysia. Terlebih dahulu kita melihat corak penulisan persejarahan R.O. Wisted. Corak penulisan persejarahan R.O. Wisted mencerminkan pendekatan ilmiah yang teliti, berstruktur serta berasaskan sumber-sumber prima yang terdapat dalam manuskrip Melayu serta catatan sejarah lisan. Sebagai seorang orientalis, Wisted memberi perhatian yang mendalam kepada kronologi, peristiwa dan pemerintahan politik di alam Melayu, di samping memperkenalkan analisis berdasarkan pandangan kolonial terhadap masyarakat tempatan. Pendekatan kronologi dan berfakta. Penulisan persejarahan Wisted sangat berstruktur dan berkronologi. Beliau mengumpulkan fakta-fakta sejarah secara teliti dan tersusun mengikut urutan masa, memberikan penekanan kepada pemerintahan Sultan-Sultan Melayu, perang dan hubungan diplomatik. Beliau berusaha untuk memberi gambaran yang lengkap tentang perkembangan politik di rantau ini dengan merujuk kepada manuskrip seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Petikannya ialah The Genealogy of the Malay Sultanates reveals a rich history of political alliances, wars and dynastic changes that shape the culture and governance of the region. Yang kedua ialah penggunaan sumber manuskrip klasik Melayu. Wisted sangat bergantung kepada sumber-sumber manuskrip Melayu klasik untuk menggambarkan sejarah. Karya-karya seperti Hikayat Merung Mahawangsa, Sejarah Melayu dan Hikayat Hantuh sering menjadi asas kepada naratif sejarah beliau. Beliau berusaha untuk memberikan analisis terhadap peristiwa-peristiwa penting, namun sering melakukannya dari perspektif orientalis. Merujuk daripada Wisted The Malay Annals 1938, iaitu The Malay Annals was interwoven with mythology, provide essential details of the early political structure and royal lineages in Malaya. Pandangan kolonial dalam analisis sejarah. Sebagai seorang sarjana zaman kolonial, pandangan Wisted seringkali dipengaruhi oleh perspektif kolonial yang kadang-kadang menggambarkan masyarakat Melayu sebagai kurang maju dibandingkan dengan Eropah. Beliau sering menilai sejarah tempatan dari sudut pandang yang memperlihatkan keperluan bagi campur tangan dan pentadbiran kolonial sebagai cara untuk memperbaiki keadaan politik dan sosial. Merujuk The Malay A Cultural History 1947, Wisted menyatakan Tough the Malays possess a sophisticated literary and cultural heritage. Their political system remain less developed compared to Western nations, particularly in matters of administration and diplomacy. Yang keempat, kajian sejarah yang bersifat deskriptif dan naratif. Wisted tidak hanya menulis tentang sejarah sebagai fakta semata-mata, tetapi juga menceritakan peristiwa-peristiwa penting dalam bentuk naratif yang menarik. Corak penulisan ini memudahkan pembaca untuk memahami perjalanan alam Melayu. Namun, ia sering dicampur dengan elemen mitos dan legenda sebagaimana yang terdapat di dalam sumber-sumber Melayu lama. Di dalam A History of Malaya
Literature 1915, Winstead menyatakan the history of Hang Tuah Wild Path myth reflects the values and ideals of loyalty and courage that were central to Malay society. Seterusnya, kita akan melihat kebolehpercayaan penulisan R.O. Winstead. Kebolehpercayaan penulisan R.O. Winstead adalah satu aspek yang sering diperdebatkan dalam kalangan pengkaji sejarah, terutamanya apabila menilai sumbangannya kepada kajian sejarah dan sastera Melayu. Winstead yang merupakan salah seorang sarjana orientalis British paling berpengaruh dalam kajian budaya dan sejarah Melayu, mempunyai sumbangan besar dalam memelihara manuskrip lama serta memberikan tafsiran sejarah Melayu. Namun, seperti banyak sarjana kolonial, penulisan beliau turut terikat dengan pandangan kolonial yang mungkin menjejaskan kebolehpercayaan dari perspektif kontemporari. Jadi kita akan melihat analisis kebolehpercayaan penulisan persejarahan R.O. Winstead berdasarkan beberapa faktor penting. Yang pertama, Winstead menggunakan penggunaan sumber primer yang meluas. Salah satu faktor yang meningkatkan kebolehpercayaan penulisan Winstead adalah penggunaan sumber primer yang meluas, termasuklah manuskrip Melayu lama seperti Sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Merung Mahawangsa. Beliau sering menggunakan sumber-sumber ini untuk menyokong hujahnya dan mengekalkan keaslian naratif sejarah. Dipetik daripada The Malay Annals 1938, Winstead menyatakan The Malay Annals thus interwoven with mythological element offers a vital record of the genealogies of the Malay Sultanates and their political transition. Dari segi penggunaan sumber primer, penulisan Winstead boleh dipercayai kerana beliau merujuk kepada manuskrip dan catatan yang diiktiraf sebagai asas penting dalam sejarah Melayu. Namun, penafsiran beliau terhadap manuskrip ini kadang-kala dibayangi oleh sudut pandang kolonial. Kedua, pandangan orientalis dan kolonial. Kebolehpercayaan penulisan Winstead sering dipersoalkan kerana beliau menulis dari sudut pandang seorang orientalis British yang hidup dalam zaman kolonial. Banyak karyanya menggambarkan masyarakat Melayu sebagai kurang maju atau terbelakang berbanding Eropah yang selari dengan pandangan kolonial. Ketika itu, pandangan ini menyebabkan beliau cenderung untuk memberikan tafsiran yang merendahkan atau menafikan nilai asli masyarakat tempatan. Daripada The Malays, A Cultural History 1947, iaitu while the Malays are rich in culture and tradition, their political institution remain less developed compared to European counterparts, particularly in terms of governance and legal system. Kebolehpercayaan mengenai pandangan orientalis dan kolonial. Tafsiran ini menggambarkan bias kolonial yang menimbulkan persoalan mengenai kebolehpercayaan penilaian beliau terhadap sejarah dan budaya Melayu. Bagi pengkaji kontemporari, ini menunjukkan bahawa walaupun fakta sejarah yang dilaporkan oleh Winstead boleh dipercayai, penafsirannya harus diambil dengan berhati-hati. Yang ketiga ialah kecenderungan menggabungkan mitos dan sejarah. Winstead kadang-kadang menggabungkan elemen mitos. Winstead seringkali menggabungkan elemen mitos dengan fakta sejarah dalam penulisannya, terutama ketika merujuk kepada manuskrip lama
seperti sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai. Walaupun ini sesuai dengan sifat naratif sejarah tradisional Melayu yang sering mencampurkan elemen mitos, pendekatan ini boleh menggaburkan perbezaan antara fakta dan legenda dalam penulisan beliau. Daripada A History of Malay Literature 1915, Winstead menyatakan the tale of Hang Tuah, despite its mythical elements, provides valuable insight into the values of loyalty and governance in the Malacca Sultanates. Walaupun Winstead berusaha untuk memisahkan fakta daripada mitos, Winstead seringkali menggabungkan. Ini menyebabkan kesamaran dalam memahami sejarah yang sebenar. Pengkaji moden harus lebih berhati-hati dalam mengasingkan fakta sejarah daripada elemen mitos dalam penulisan Winstead. Seterusnya, kita akan melihat kesan sentrik barat terhadap pensejarahan Malaysia dalam penulisan R.O. Winstead. Kesan sentrik barat dalam penulisan pensejarahan R.O. Winstead memberi kesan implik yang signifikan terhadap cara sejarah Malaysia difahami, direkod dan ditafsir. Sebagai seorang sejarah orientalis, Winstead melihat sejarah Melayu melalui perspektif kolonial yang memberi impak terhadap bentuk naratif sejarah yang dihasilkan, termasuklah penonjolan kepentingan pentadbiran kolonial dan pengurangan peranan masyarakat tempatan dalam sejarah mereka sendiri. Yang pertama, penonjolan peranan pentadbiran kolonial. Satu ciri utama penulisan R.O. Winstead yang mencerminkan sentrik barat adalah penekanan yang lebih kepada peranan pentadbiran kolonial dalam membangunkan tanah Melayu. Pandangan ini memaparkan British sebagai ejen pembaharuan yang membawa kemajuan kepada tanah Melayu dari segi politik, ekonomi dan pentadbiran. Dalam penulisan ini, Winstead sering memperkecilkan struktur politik dan sosial yang sedia ada sebelum kedatangan British. Dipetik daripada A History of Malaya 1935, Winstead menyatakan the advent of British rule brought about necessary administrative and judicial reforms that were absent in the native political structures of Malaya. Jadi kesannya ialah naratif ini mewujudkan tanggapan bahawa masyarakat Melayu adalah pasif dan kurang maju sebelum kehadiran British. Ini mengakibatkan sejarah tempatan dianggap tidak berdaya untuk mencapai kemajuan tanpa bantuan kuasa kolonial, sekaligus menjejaskan kebanggaan nasional dan kefahaman terhadap pencapaian tempatan sebelum penjajahan. Yang kedua, pengurangan peranan tokoh tempatan dalam sejarah. Sentralisasi naratif barat dalam penulisan Winstead juga membawa kepada pengurangan peranan tokoh-tokoh tempatan dalam sejarah Malaysia. Walaupun Winstead menulis mengenai tokoh-tokoh Melayu seperti Hang Tuah dan Sultan Melaka, penulisan beliau seringkali memfokuskan peranan mereka dalam konteks yang dikendalikan oleh pengaruh asing, termasuk pengaruh Islam dan penjajah Eropah, terutamanya British dan Portugis. Dipetik daripada The Malays Cultural History 1947, Winstead menyatakan, although the Malacca Sultanate was a dominant political force, it lacked the administrative and military sophistication required to withstand foreign powers such as the Portuguese. Kesannya ialah penulisan ini memberikan kesan kepada generasi seterusnya bahawa tokoh-tokoh tempatan tidak mampu mengekalkan kekuasaan mereka tanpa campur tangan barat, mengurangkan penghargaan terhadap kebolehan dan sumbangan kepimpinan Melayu, tempatan dan pembangunan negara sebelum era kolonial. Yang ketiga, pengagungan tamadun barat.
Penulisan Wisted turut mencerminkan keagungan tamadun barat dalam menggambarkan bagaimana pentadbiran kolonial British membawa struktur politik yang lebih bertamadun kepada tanah Melayu. Ini merendahkan nilai-nilai dan sistem pentadbiran tradisional Melayu yang dilihat oleh Wisted sebagai tidak sistematik. Dipetik daripada A History of Malaya 1935, the Malay political system, though deeply rooted in tradition and customs, was inadequate for the complex demands of modern governance introduced by Western powers. Ini menunjukkan implikasi sentrik Barat adalah penekanan kepada keunggulan sistem Barat dan mengabaikan keunikan dan keberkesanan sistem pemerintahan Melayu yang telah berjaya mengekalkan kestabilan politik dan sosial di rantau ini untuk tempoh yang lama sebelum kedatangan kuasa-kuasa Barat. Seterusnya, kita akan melihat corak penulisan pensejarahan Ko Kee Kim. Corak penulisan pensejarahan Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kee Kim sangat berbeza daripada penulisan sejarah kolonial seperti R.O. Wisted. Sebagai seorang ahli sejarah Malaysia yang terkemuka, Ko Kee Kim terkenal dengan pendekatan sejarah yang lebih empirikal berdasarkan sumber-sumber tempatan serta cuba untuk mengatasi bias kolonial dalam pensejarahan Malaysia. Beliau seringkali berusaha memperbetulkan kesilapan dalam penulisan sejarah sebelum ini dan memberi penekanan kepada sejarah sosial serta kepentingan faktor tempatan dalam pembentukan Malaysia moden. Pendekatan empirikal dan sosial. Ko Kee Kim menggunakan pendekatan empirikal dengan memberi tumpuan kepada sumber-sumber tempatan dan dokumen rasmi, termasuklah arsip kerajaan dan catatan tempatan. Beliau lebih menekankan faktor sosial dan ekonomi dalam memahami sejarah Malaysia berbanding hanya melihatnya dari perspektif politik semata-mata. Pendekatan ini menunjukkan komitmen beliau terhadap fakta sejarah dan cuba menghapuskan mitos atau elemen legenda dalam penulisan sejarah. Tidak seperti R.O. Wisted yang cenderung menggabungkan fakta dan mitos dalam kajiannya. Yang kedua, kritikan terhadap perspektif kolonial. Ko Kee Kim sering mengkritik penulisan sejarah kolonial yang dilihat sebagai berat sebelah dan tidak menggambarkan keadaan sebenar di tanah Melayu. Beliau menolak sentrik Barat yang menonjolkan peranan penjajah dan sebaliknya memberi fokus kepada peranan masyarakat tempatan dalam membentuk sejarah negara. Dipetik daripada An Intellectual Biography 2015, Ku menyatakan colonial historians often view the Malays as passive participants in their own history, when in fact they play an active role in shaping their political and cultural landscape. Ku mengakui bahawa penulisan sejarah oleh sarjana Barat, termasuk R.O. Wisted, cenderung meminggirkan peranan orang tempatan. Beliau berusaha untuk memperbetulkan pandangan ini dengan mengetengahkan keupayaan masyarakat tempatan dalam sejarah Malaysia. Yang ketiga ialah penekanan kepada peranan semua kaum dalam sejarah Malaysia. Salah satu unit penulisan sejarah Ko Kee Kim adalah keinginannya untuk menulis sejarah Malaysia yang merangkumi semua etnik, termasuklah orang Melayu, Cina, India dan orang asli. Beliau menolak pandangan sejarah yang terlalu fokus kepada satu kaum saja dan berusaha menunjukkan bagaimana interaksi antara kaum di Malaysia membentuk negara ini. Petikan daripada The Making of Malaysia, A Historical Overview 1998 menyatakan Malaysia history cannot be understood through the lens of one ethnic group alone. It is the collective experiences and interactions of all races that have shaped the nation journey. Dengan memberi penekanan kepada peranan semua kaum dalam sejarah Malaysia, Ko cuba untuk mencipta sejarah yang lebih inklusif dan komprehensif.
Ini berbeza dengan Wistek yang lebih fokus kepada sejarah Melayu dengan sedikit perhatian kepada peranan kaum. Yang keempat ialah kajian yang lebih kritis terhadap zaman kolonial dan kemerdekaan. Ku mengkaji sejarah Malaysia yang dengan pendekatan yang lebih kritikal, terutamanya mengenai tempoh kolonial dan kemerdekaan. Beliau tidak hanya menerima naratif kolonial, tetapi melihat bagaimana dasar-dasar kolonial menjejaskan masyarakat tempatan dan bagaimana masyarakat tempatan menentang penjajah. Petikan daripada Colonial Legacy in Malaysia History 1984 menyatakan the role of the British in Malaya should not be romanticized as their policies often exacerbate existing social divisions for their own administrative convenience. Tulisan ini menunjukkan bagaimana Ku menolak pandangan sejarah kolonial yang idealistik dan cuba meneliti dengan lebih kritis kesan penjajahan terhadap masyarakat tempatan, termasuklah pemecahan sosial yang ditinggalkan oleh dasar pecah dan dasar perintah British. Yang kelima ialah penulisan yang berlandaskan kepentingan pendidikan. Ku juga percaya bahawa sejarah Malaysia perlu diajarkan dengan betul, terutama kepada generasi muda, supaya mereka memahami sejarah negara mereka dengan lebih mendalam. Beliau sering terlibat dalam penulisan buku teks dan bahan-bahan rujukan untuk pendidikan yang menekankan peranan semua kaum dan faktor tempatan dalam sejarah Malaysia. Corak pendekatan ini menunjukkan bahawa Ku bukan sahaja menulis untuk pengkaji sejarah tetapi juga untuk masyarakat awam, terutamanya dalam usaha untuk mendidik generasi muda mengenai sejarah negara mereka secara objektif dan inklusif. Keboleh percayaan penulisan persejarahan Ko K. Kim. Kebolehpercayaan penulisan persejarahan Ko K. Kim sangat tinggi kerana beliau terkenal dengan pendekatan yang empirikal, kritikal dan berlandaskan sumber-sumber sahih. Beliau sering menggunakan dokumen rasmi, rekod, arsip dan sumber primer dalam penulisan, menjadikan hasil penulisannya boleh dipercayai dan berkualiti. Selain itu, Ko K. Kim juga menekankan kepada penulisan sejarah yang objektif, tidak dipengaruhi oleh agenda politik atau ideologi tertentu, serta berusaha membetulkan kesilapan dalam penulisan sejarah sebelumnya. Antara faktor yang menyumbang kepada kebolehpercayaan penulisan Ko K. Kim ialah penggunaan sumber primer dan arsip rasmi. Ko K. Kim menekankan penggunaan sumber-sumber primer, termasuklah dokumen sejarah yang diperoleh daripada arsip negara, surat-surat rasmi dan catatan pemerintah untuk membina naratif sejarah yang berasaskan bukti. Berbeza dengan sejarawan yang bergantung kepada penulisan naratif atau cerita lisan, Ko lebih cenderung kepada penyelidikan dokumentari yang tepat dan sahih. Petikan daripada Reflection of Malaysia History The Star 2010 menyatakan, we must always base our historical writings on facts, and the most reliable facts come from primary sources and archives. Pendekatan ini meningkatkan kebolehpercayaan penulisan beliau kerana fakta yang dikemukakan adalah berdasarkan dokumen yang diiktiraf dan bukti konkret, bukannya spekulasi atau cerita yang diputarbelikkan oleh sumber kolonial atau agenda politik. Yang kedua ialah pendekatan sejarah empirikal dan objektif. Sebagai seorang ahli sejarah, Ko K. Kim sentiasa berpegang kepada prinsip objektiviti dan empirisisme. Beliau mengutamakan fakta yang diperoleh daripada kajian lapangan dan dokumen
serta berusaha mengelakkan pengaruh ideologi atau politik dalam penulisan sejarahnya. Ini membantu mengekalkan integriti akademik dan kebolehpercayaan hasil kerja beliau. Dipetik daripada The Challenge of Writing History in Malaysia 2005, beliau menyatakan the role of the historian is to uncover the truth, not to promote any particular political agenda. Dengan menekankan kepada kajian berasaskan bukti, Ku memastikan bahawa penulisannya bebas daripada pengaruh luar dan boleh dipercayai sebagai satu penulisan sejarah yang jujur dan objektif. Yang ketiga ialah pengiktirafan sebagai sejarawan terkemuka. Ko Kek Kim diiktiraf secara meluas sebagai salah seorang sejarawan terkemuka Malaysia, baik di peringkat nasional maupun antarabangsa. Sebagai seorang profesor di Universiti Malaya, beliau telah menyelia banyak penyelidikan akademik dan terlibat secara langsung dalam pembinaan kurikulum sejarah Malaysia. Kredibilitinya sebagai seorang sarjana menjadikan hasil kerjanya diterima pakai dalam bidang pendidikan dan penyelidikan sejarah di Malaysia. Petikan daripada An Intellectual Biography 2015 menyatakan Profesor Ko Kek Kim's work has significantly shaped the way Malaysians understand their history, particularly in relation to the formation of Malaysia and its plural society. Pengiktirafan beliau dalam kalangan ahli akademik dan intelektual menjadikan penulisan beliau lebih dipercayai dan dihormati sebagai rujukan sahih dalam penulisan sejarah Malaysia. Yang keempat, penolakan naratif sejarah kolonial. Ko Kek Kim secara terbuka mengkritik penulisan sejarah kolonial yang sering kali bersifat berat sebelah dan meminggirkan peranan masyarakat tempatan dalam sejarah Malaysia. Beliau berusaha memperbetulkan kesilapan ini dengan memberi lebih penekanan kepada kajian yang berasaskan perspektif tempatan dan sumber tempatan. Petikan daripada Correcting Historical Misconception, New Straits Times 1999 menyatakan much of the early colonial history written about Malaya fail to account for the active role played by the local communities, particularly the Malays, in shaping their own history. Dengan berusaha memperbetulkan bias kolonial dalam penulisan sejarah, Ko menambah kebolehpercayaan penulisannya sebagai satu usaha untuk menggambarkan sejarah Malaysia dengan lebih tepat dan adil. Kita melihat kesan penulisan persejarahan Ko Kek Kim terhadap persejarahan Malaysia. Penulisan persejarahan Ko Kek Kim sangat minimal dan secara kritikal ditolak oleh beliau dalam usaha memperbaiki penulisan sejarah Malaysia. Berbeza dengan banyak penulisan sejarah kolonial yang terpengaruh dengan perspektif barat, Ko Kek Kim berusaha untuk menentang sentrik barat dan bias kolonial yang menggambarkan masyarakat tempatan sebagai pasif atau lemah. Beliau lebih menekankan naratif sejarah yang inklusif yang merangkumi peranan dan suara masyarakat tempatan dalam sejarah pembentukan Malaysia. Kritikan terhadap sejarah kolonial yang sentrik barat. Salah satu kesan positif daripada penolakan sentrik barat oleh Ko Kek Kim adalah pembetulan naratif sejarah yang didominasi oleh perspektif kolonial. Sejarah Malaysia yang ditulis oleh penjajah seringkali menggambarkan masyarakat tempatan sebagai lemah dan memerlukan campur tangan barat. Ko Kek Kim berusaha untuk memperbetulkan gambaran ini dengan mengetengahkan bahawa masyarakat tempatan sebenarnya aktif dan memainkan peranan yang penting dalam sejarah Malaysia. Petikan daripada Correcting Historical Misconception, New Straits Times 1999 menyatakan colonial historian often sidelines the contribution of the locals, portraying them as incapable
of the ruling themselves. This is a gross misrepresentation of the active role played by local rulers and communities. Penolakanku terhadap naratif kolonial ini telah membuka ruang bagi sejarah Malaysia yang lebih holistik dan mencerminkan peranan penting masyarakat tempatan dalam membentuk negara. Ini mengurangkan kesan sentrik barat dalam penulisan sejarah Malaysia. Seterusnya, penolakan pemusatan kuasa kolonial dalam naratif sejarah. Ko K. Kim secara jelas menolak pandangan yang memusatkan kuasa kolonial sebagai faktor utama dalam sejarah Malaysia. Sebaliknya, beliau menekankan bahawa masyarakat tempatan memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Contohnya, dalam sejarah kemerdekaan, beliau menolak pandangan bahawa British adalah satu-satunya pelopor kemerdekaan. Sebaliknya, menonjolkan peranan tokoh-tokoh tempatan dan gerakan nasionalis. Petikan daripada The Nationalist Movement of Malaya's Road to Independence 1987 menyatakan the British did not grant independence to Malaya out of benevolence, rather it was the result of concerted effort by local nationalist movement. Dengan menolak pemusatan peranan kuasa kolonial dalam naratif kemerdekaan, Ko telah mengurangkan lagi kesan sentrik barat dalam penulisan sejarah Malaysia, membuka ruang kepada pandangan yang lebih adil terhadap usaha masyarakat tempatan dalam mencapai kemerdekaan. Seterusnya, menentang naratif sentrik barat tentang kemunduran Melayu. Penulisan sejarah kolonial seringkali menggambarkan orang Melayu sebagai kaum yang mundur dan tidak mampu menguruskan diri sendiri. Naratif ini menyokong agenda kolonial untuk mewajarkan pentadbiran British di tanah Melayu. Ko K. Kim menentang keras pandangan ini dan menegaskan bahawa orang Melayu mempunyai struktur politik dan sosial yang kompleks serta sejarah budaya yang kaya sebelum kehadiran kuasa barat. Petikan daripada The Malay Political System Before Colonialism 1995 menyatakan the Malays had a highly developed political system and vibrant culture long before the arrival of European colonies, which the colonial narrative conveniently ignored. Dengan memperbetulkan naratif sentrik barat ini, Ko membantu meningkatkan kesedaran tentang kekayaan sejarah tempatan dan mengurangkan bias yang telah lama wujud dalam sejarah yang ditulis oleh penjajah. Seterusnya, kesedaran tentang pelbagai perspektif dalam sejarah Malaysia. Satu lagi kesan penting daripada penulisan Ko K. Kim adalah penekanan beliau terhadap kepelbagaian perspektif dalam sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia bukan sekadar tentang hubungan antara Melayu dan penjajah barat, tetapi juga melibatkan pelbagai kaum, termasuklah Cina, India dan masyarakat pribumi. Penulisan sejarah yang sentrik barat cenderung mengabaikan kepentingan interaksi antara kaum ini dalam membentuk Malaysia moden. Petikan daripada Malaysia Multiracial Heritage and History 2000, to understand Malaysia history, we must take into account the contribution and experiences of all ethnic groups, not just focus on the colonial narrative. Dengan memberi penekanan kepada kepentingan semua kaum, Ko telah membantu mengurangkan dominasi naratif sentrik barat yang meminggirkan peranan masyarakat bukan Melayu dan masyarakat tempatan dalam sejarah Malaysia.